والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wabakatuh. Hadirin sekalian, syukur kita pertama sekali ke Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, anugerah dia, masih lagi memberikan kesempatan kita untuk berada atas muka bumi ini, jadi pula sebagai seorang Islam, dibesarkan dalam masyarakat Islam, diberikan kita kebolehan untuk taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, diberikan pula kita kesihatan, kelapangan masa, masih lagi diberi kepada kita peluang untuk hadir ke masjid walaupun macam suasana yang keadaan dan peristiwa yang berbagai menghalang kita. Allah Ta'ala masih memberikan taufik hidayat dia, limpah kurnia dia, dengan rahmat dia. Semua tu adalah pemberian anugerah dia semata-mata kepada kita. Syukur kita di atas pemberian itu, dan wajib kita mengenali semua pemberian ini adalah datang daripada dia. Alhamdulillah. Syukur dapat kita berhimpun di Masjid Surau Diri Jumaat pada Surau Wadnon ni pada malam ni. Di sebelah saya, selepas cuti lama ni, kali pertama lah datang sini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita nak manfaatkan masa yang agak terbatas juga dengan sebab kuliah yang saya selalu beri tu. Pasal kita dibenarkan untuk sampai ke waktu isyak saja, untuk kita manfaatkan meneruskan bacaan kita daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Ni pun cuti panjang, saya punya kitab ni bertanda banyak kan. Bacaan utama mana tu? Muka surat utama mana? Oh, kitab saya ni kitab lama. Kata musannif rahimahullah ta'ala, pertamanya mustahil doruri. Ya. Dan terbahagi mustahil itu kepada dua bahagi. Pertamanya mustahil doruri, artinya tiada berhajat kepada fikir dan nazar, dan mendapatkannya seperti mana sunyi jirim daripada gerak dan diam. Yang keduanya mustahil nazari, artinya berhajat kepada fikir dan nazar pada mendapatkannya. Hadirin sekalian, sambungan kita nak bicara ni insya-Allah dengan tertib kita baca kitab, kita masih membicarakan hukum akal. Dan kita dah bicara dulu hukum akal ada 3 pembahagian: wajib, mustahil, harus. Ada pembahagian wajib yang telah kita bicara, ada pembahagian wajib yang dipanggil wajib daruri nazari. Begitu juga pandang pada sudut lain, nisbah adakah wajib itu asalnya memang wajib akli ataupun wajib yang mendatang. Ada wajib yang dipanggil wajib zati, ada wajib li ghairi. Begitu juga ada pembahagian kita bicara dalam bab wajib itu, ada wajib zati mutlak, ada zati muqayyad. Itulah istilahnya. Tapi dah lama kita tinggal ni, ingat tak ingat, faham tak faham, hadir tak hadir, itu satu hal. Jadi kita nak sambung ni
adalah pembahagian dalam bab mustahil akli pula. Kalau kita boleh baca sekali lalu tu, nisbah pembahagiannya sama. Macam mana pembahagian dalam bab wajib akal. Jadi kita baca dulu sekali lalu, kata dia dan terbahagi pula bahagian mustahil ni dua bahagian. Pertamanya dipanggil mustahil daruri. Jadi pelajaran kita yang lepas kita dah lihat apa dia definisi yang dipanggil daruri ni. Macam mana pun disebut sekali lagi, yang dimaksudkan mustahil daruri, mustahil akli yang daruri ni, itulah perkara mustahil yang tiada berhajat untuk kita memahamkan kepada kemustahilannya itu kepada fikir dan nazar. Tak perlu pada berfikir panjang, tak perlu pada pemerhatian, penelikan, uji kaji, analisa atau seumpama bahasa itu. Bahkan kita boleh mendapat faham mustahil, khasnya tak kita bicara nama daruri ni, dengan mudahnya. Mudah sangat. Contoh dia beri, cuma contoh dia beri ni macam mana kita belajar dalam bab wajib juga. Kalau kita tak biasa bicara bab hukum akal, perbezaan hukum akal, hukum adat ni, kita memang selalunya nak dapat kemahiran membezakan hukum akal, hukum adat, dan mana yang nak panggil mustahil, tak mustahil ni pun kadang susah juga hadirin sekalian. Macam mana pun, kita tengok contoh dia beri dalam bab mustahil daruri, mustahil akli yang daruri ini. Seperti kata dia, sunyi jirim daripada gerak dan diam. Kita nak faham tu kadang susah tu. Padahal contoh dia bagi ni, mustahil ni dia panggil mustahil daruri. Mudah je nak faham mustahil tu. Tapi kita dengar jirim untuk gerak diam, kan susah sikit kan. Pasal apa? Pasal kita tak faham jirim tu apa. Saya tak cadang nak syarah panjang situ. Pasal kita nak ambil faham mustahil akal yang daruri. Kalau kita ambil mudah bahasa yang dia sebut dan kita ada sikit sebanyak bicara dulu, contoh dia beri itu jirim kan? Jadi kita kena faham definisi jirim lah. Cuma pelajaran jirim ni kalau kita nak kenal dan nak faham, dia melibatkan bahasa Arab satu, dan bila kita nak bahas bicara dia, dia ada sedikit pengetahuan, ada general knowledge, ada pengetahuan am dari sudut ilmu sains sikit kan. Ilmu sains pun dalam bab ilmu kimia kan. Tak mana setiap benda yang ada, kalau pada makhluk ni dia akan pasti mengisi ruang. Dan bila dah mengisi ruang, setiap makhluk ni keberangkalian yang ada pada dia sama ada gerak ataupun diam. Yang tu yang selalunya kita tak ada pengetahuan tu lah. Yang kita tak boleh nak bagi hukum, adakah apa yang kita nak bicara khasnya atas nama jirim ni, dia mustahil ataupun wajib tu, khasnya tak bicara jirim ni, dia boleh gerak dan diam. Pada kita susah pasal tak faham jirim tu. Macam tu kot saya nak sebut tak. Dengan apa contoh dia bagi, kalau kita ambil mudah dan pendekkan pembahasan ke dia, atas takrif ulama sebut, jirim ni ialah ma yamlaul faragh. Jirim ni setiap benda ada, setiap barang, setiap perkara yang kewujudan dia akan mengisi ruang. Setiap benda wujud, benda mawujud, alam yang ada sekeliling kita ni, makhluk sekeliling kita ni, setiap benda ada yang ada pada makhluk ni, setiap apa yang nama makhluk ada dia mengisi ruang, nama dia jirim. Jadi kalau kita sebut benda yang duduk depan kita lah kan, kita sendiri, meja, kerusi, kipas, masjid, surau, yang memang nampak, umumnya nama jirim lah. Cukup sekali lalu gitu tak? Jadi kena telan sikit lah bahasa jirim tu. Dan ada jirim yang kita tak nampak. Macam mana pun, selagi dia memang ada dan keberadaan dia tu, dia akan mengisi ruang. Namanya jirim. Kalau kita ambil model sikit, itu pun kita ada belajar bab wajib pun, saya cerita bab ni juga. Apa dia? Contoh, handset kita ada memory card. Betul? Boleh penuh tak? Pasal apa boleh penuh? Jawab. Pasal dia boleh mengisi ruang.
Kewujudan itu mengisi ruang. Walaupun ruang tu kita tak nampak dan perlu alat. Kena ada, kalau dia punya SD card dia tu, kena ada card reader lah, komputer kan, untuk melihat apa kandungan dia, konten yang ada dalam memory card tu. Tapi card tu boleh penuh tak? Pasal apa boleh penuh? Pasal ada benda yang ruang dalam tu yang terisi. Ada yang terisi dengan gambar, ada dengan suara, ada dengan video. Walaupun benda yang kita tak boleh nampak gitu, tapi kewujudan itu mengisi ruang, tetap namanya jirim. Dan bila setiap jirim yang macam ni, antara perkara yang tak dapat tidak, yang akal kita akan mesti buat keputusan, apa dia? Dia mesti ada dua je keberangkalian dia setelah wujud dia yang mengisi ruang tu, sama ada dia gerak ataupun diam. Jadi bila tidak gerak, tak diam, yang ni mustahil. Dua-dua sekali dalam satu masa, gerak dan diam, mustahil. Mesti salah satu daripada gerak ataupun diam. Itu wajib. Tak ada, tak gerak, tak diam, mustahil. Saya buat misal macam ni lah. Kita sendiri sekarang gerak ke diam? Tak gerak, tak diam. Ada pula. Mana boleh terima? Macam itulah sekali lalu. Yang ni pun kalau panjang-panjang kan. Tapi saya tak cadang panjang itu pasal yang ni pun dia sebut benda ni sebenarnya daruri aja. Kalau kita panjangkan pun kadang tak ke mana. Pasal macam mana pun nak faham asas kaedah berfikir tu. Pasal panjang besar kita nak pakai ukur akal ni tak mana? Mengenal Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua juga, sebenarnya benda besar juga atas kita belajar dan diajar oleh ulama untuk gunakan ukur akal dan kebolehan dan keupayaan berfikir ni. Siapa? Nak mengenal makhluk. Supaya kenal makhluk adalah makhluk, Allah adalah Allah. Jangan memakhlukkan Allah, jangan mentuhankan makhluk. Dua-dua tu kesalahan besar tu. Allah makhlukkan dia. Yang sepatutnya dia Tuhan. Yang sepatutnya dia tak hajat pada sesuatu. Letakkan ciri makhluk pada dia. Itu kesalahan besar. Jadi, keupayaan boleh mengenal, memakhlukkan Tuhan. Itu. Ataupun mentuhankan makhluk. Menganggap makhluk ni sebagai Tuhan. Tak mana ni? Tak makhluk ni, dia ada ciri-ciri ketuhanan pada makhluk. Umpamanya, dia boleh ada sendiri. Boleh berdiri sendiri. Tak hajat kepada Tuhan yang mencipta dia. Makhluk boleh bagi mudarat manfaat. Ini istilahnya mentuhankan makhluk. Mengiktirkan makhluk dengan sendirinya boleh beri mudarat dan manfaat. Mengiktirkan makhluk boleh beri bekas. Ini istilahnya mentuhankan makhluk. Dua-dua ni bahaya dan antara menyebabkan berlakunya kesalahan dalam fahaman macam ni sebab apa? Kerana tak faham dan tak boleh beza, tak boleh mengenal pasti hukum akal itu, dan terkecoh kita dengan hukum adat. Yang tu sebab dia, Tentu apa ramai manusia yang bila tak faham metodologi berfikir yang sebenar ni, perkara yang sepatutnya boleh, nanti dia kata tak boleh. Benda yang tak boleh, dia kata boleh. Yang ni masalah ni. Dan paling besar masalah boleh tak boleh ni adalah dalam bab masalah ketuhanan. Jangan sampai apa yang sepatutnya boleh dan layak pada Allah Ta'ala dimustahilkan. Contoh. Begitu juga apa yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala, kita nisbahkan harus pada dia. Itu ialah antara masalah. Begitu juga apa yang tak sepatutnya dinisbah pada makhluk, kita nisbahkan perkara itu pada makhluk. Apa pula yang wajib sepatutnya ni sifat makhluk, kita tak rasa pun sifat yang ada pada makhluk tu, yang tu sebenarnya itulah ciri makhluk. Saya sebut dengan fakta lah kan. Jadi contoh misal, kita ni, kita rasa tak kita hidup? Kita rasa tak Allah Ta'ala hidup? No. Kalau tak tanya gitu, kita rasa kita lah hidup. Sedangkan yang hidup siapa sebenarnya? Kita ni hidup ke?
Baru nampak baru ada akal lagi. Ada akal lagi. Kita bukan hidup. Kita dihidupkan. Allah ni huwal hayyul qayyum. Dia sajalah yang hidup. Dia saja yang berdiri sendiri, yang tak hajat pada sesuatu. Kita ni innaka mayyitun. Tu kalau sebut dalam Quran lah. Bahkan akal pun kita akan iktiraf. Aku ni asalnya mayat. Bahkan jangan kata mayat. Aku ni asal tak ada pun. Atas kita diajar akidah. Aku ni asalnya dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang sebelum kita ada ni, memang tak pernah kita disebut pun. Itu asal kita. Tapi disebabkan kita tak boleh, kita terganggu dengan hukum adat ni, kita tak boleh realize kat Allah Ta'ala yang dialah huwal hayyu. Kita tak ada zikir pun. Ya hayyu, ya qayyum, ya hayyu, ya qayyum. Jangan kata nak zikir, tak pernah terfikir pun yang dialah huwal hayyul qayyum. Bahkan kalau kita baca ayat kursi pun, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita tak ada rasa perasaan langsung, dialah yang hidup. Yang kita ni, engkau lah yang hidupkan aku, ya Allah. Apa masalah ni? Salah hukum akal. Salah akal kita ni, dia terganggu dengan sebab hukum adat ni. Yang kita duk tengok dengan mata kita, panca indera kita yang kita boleh capai ni, sama ada pendengaran, penglihatan, bau, rasa dengan lidah ni, dan kita dah terbiasa kehidupan macam ni. Yang ni menyebabkan kita terlalai ke Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala datangkan Nabi Rasul, diwajibkan kita mengaji, belajar, supaya jangan kita ni hidup hanya berdasarkan rutin harian. Bahkan kita hidup dengan macam mana yang telah diajar, ditunjuk ajar oleh Nabi Rasul dan tutur guru para ulama pewaris Nabi Rasul ajar kita, supaya kita menggunakan akal ni untuk mensabitkan ke Allah Ta'ala dan kenal makhluk adalah makhluk, letak tempat makhluk. Jangan sampai kita mentuhankan makhluk. Antara kita tuhankan makhluk tu, jangan kata makhluk asing pada kita. Kita sendiri yang kita berasa kita tu macam kita dah sendiri. Tak ada rasa hajat ke Allah Ta'ala. Itu istilahnya mentuhankan makhluk. Siapa Tuhan tu? Aku adalah Tuhan tu. Cuma kita tak katalah aku Tuhan. Ada siapa mengaku aku Tuhan tak? Okey. Tapi mengaku dah Allah lah Tuhan aku. Kalau sebut pun kena tanya macam ni, barulah mengaku Allah lah Tuhan aku. Tapi sentiasa tak sedar Allah lah Tuhan aku. Ya Rabbi, Anta Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah Rabbi. Sepatutnya macam tu tak? Sepatutnya macam tu. Satu ulama ajar kita, bahkan Allah Ta'ala sendiri dengan perintah dia dalam Quran tu, dia perintah kita banyak ingat ke dia. Uzkurullaha zikran katsira. Ingat Allah Ta'ala, ingat banyak-banyak. Allah apa? Allah Hayyu, Allah Hayat, Allah Sami', Allah Basir. Bukan kita melihat, Allah melihat. Kita ni, dia yang beri penglihatan pada kita. Bagi sedar tu, sentiasa fresh dalam hati kita. Kita punya kebolehan melihat ni bukan kebolehan melihat yang berdiri atas diri kita sendiri. Aku boleh melihat. Tak. Kita nak melihat berhajat pada mata, berhajat pada cahaya. Tak boleh ada dinding, jangan kabur, jangan macam ni, jangan penyakit, jangan ada selaput. Taklah mata tutup, mesti ada lampu. Macam-macam faktor untuk boleh melihat. Melihat pula bukan milik mutlak aku. Yang ni adalah amanah Allah Ta'ala beri. Haram atas kita untuk khianat. Semua ni tuan-tuan hanya kita dapat bila kita sedar dan akal kita waras mensabitkan apa yang hak makhluk, apa hak Allah Ta'ala. Pelajaran baca kitab simple je sebenarnya. Baca bukan susah kan. Tapi nak dapat baca dan sampai tersentuh hati, macam ni ke tujuan ulama asuh kita ilmu akal ni. Kenal wajib mustahil tu, kita nak hidup supaya nak boleh kenal Allah Ta'ala, sabitkan apa ke Allah Ta'ala tu ke Allah Ta'ala, apa ke makhluk. Macam tu ke? Ya, memang macam tu lah. Yang ni baru istilahnya menggunakan akal. Kalau tidak, istilahnya kita macam sia-siakan akal yang Allah Ta'ala beri kat kita. Kat mana sia-siakan tu? Kita lalai daripada isbat kat dia, yakin kat dia, sedar kat dia. Satu jalan nak keluar daripada kemelut ni apa dia? Zikir. Dan nak zikir ni saja, kalau zikir saja pun tanpa faham, tak jadi berakai tak?
Pasal apa? Pasal kita zikir tanpa faham apa yang kita zikir. Yang ni yang tuan-tuan kita kena mengaji, belajar. Betul perlu khasnya atas kata nak boleh faham ni kena diberi peringatan, diberi latihan, ada kursus, ada terapi yang khas. Macam mana kita boleh sentiasa boleh dalam keadaan zikrullah. Pasal kita ni memang diperintahkan untuk keluar daripada jadi orang lalai. So, lalai ni benda yang dilarang. Sekalipun lalai itu bukan tahap dia haram, makruh, bahkan siapa yang boleh hindarkan diri daripada kelalaian, inilah ciri Muslim yang sukses. Dan Allah Ta'ala fokus Quran yang sebut macam mana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Fokus kat ujung saya sebut tu. Fokus kepada ayat Quran tu. Sambungnya pun ada lagi kan, tapi nak sebut antara ciri orang yang mukmin yang excellent ni tahu mana? Dia akan tinggal benda lara. Kita tak perasan lara-lara tu apa kalau kita tak belajar tu kan. Dan kita pun bila sebut bila lara nak zikir ke Allah Ta'ala, kita akan rasa alah zikir sunat, aku dah semayang main jemaah ni kira okey lah ni. Yang ni lah tempat-tempat yang kita terus kena gurur. Kita ditipu daya kan? Kita terpedaya. Kita rasa kita dah buat this the best thing yang kita dah buat dalam kehidupan kita, sedangkan di sisi Allah Ta'ala lalai. Tak gila tak gila. Jadi apa yang menyebabkan kita boleh keluar daripada lalai tu? Faham? Buat bagi ada akal. Sedar sikit, realize sikit. Sedar sikit. Nak sedar siapa? Sedar ke Allah Ta'ala. Jadi atas kita bicara ni, jirim ni mesti ada gerak dan diam. Keliling kita ni semua ada gerak dan diam. Yang itulah satu hal. Bahkan saya ngaji ada guru dia bagi tahqiq lagi. Apa dia? Dia kata sebenarnya makhluk ni tak ada satu makhluk pun diam. Semua bergerak. Bagi ambil fakta sikit kan. Yang tu pun sekali lalu dengar, betul kan? Kita memang boleh bergerak dan boleh diam. Sebut itu tak? Surau kita ni bergerak. Macam muskil sikit tak? Tak, saya bagi soalan nanti tuan-tuan mesti boleh jawab dan tuan-tuan angkut, tuan akan senyum apa saya tanya ni. Surau ni bergerak ke diam? Dulu kecil sekarang besar tapi tak bergerak. Yang kita tengok ni tak bergerak. Tengok saya soal, bumi bergerak. Sentiasa bergerak ke ada waktu dia diam? Surau ni duduk atas bumi tak? Surau ni bergerak tak sebenarnya? Pandai. Alhamdulillah. Tadi pelik tak? Nampak? Tadi pelik. Bila saya bagi pencerahan, ya. Ada tak makhluk dalam alam ni yang tak bergerak? Ada tak? Semua ada pusingan dia. Quran sebut macam mana? Dengar? Kullun fi falakin yasbahun. Semua sekali. Bulan, bintang, matahari, meteor apa, semua kullun. Tuan-tuan bahasa. Kita biasa dengar kalau bapak Wahabi ni dia bahas apa? Kullu bid'atin dalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kan dia kata kullu dah. Semua ni yang Rasulullah tak pernah buat bid'ah. Nak cerita semua, saya nak cerita ambil bahasa tu lah bahasa tu. Kullun fi falakin yasbahun. Semuanya. Sebut dia ada, kalau ni sebuah bulan, matahari apa, dia ada orbit yasbahun. Orang Ta'ala buat bandingan tu, yasbahun ni asal maksudnya terjemah dia berenang. Orang berenang macam mana? Ada orang berenang boleh duduk diam tak? Berenang macam mana? Apa maksud dia? Cerah sikit. Bergerak. Sentiasa bergerak. Bumi sentiasa bergerak. Jadi surau kita ni, cuma kita tak perasan pergerakan tu. Satu, bila kita ngaji, tuan tutup guru kita duk syarah bab-bab ni, yang kita diajar wirid-wirid lepas sembahyang tu buat apa ni? Supaya sentiasa merasai pergerakan, perubahan siang malam, jam duk berjalan ni. Sepatutnya bila jam ada di tangan ni, tengok je. La ilaha illallah. Setiap detik saat berjalan, tuan menunjukkan semua ni kita bergerak, makhluk semua bergerak. Tulijul laila fi nahar, tulijul nahara fi lail. Engkau lah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Pasal apa tu? Semua bergerak ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang menggerakkan kita. Ada yang memusingkan siang tu kepada malam, malam kepada siang.
COVID-19, ada COVID, tak ada COVID. La ilaha illallah. Allah. Nak pergi ke Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala ni. Allah. Turun naik ke? Subhanallah. Ke barat, ke timur macam tu. Subhanallah. Kalau ada, mesti ayat tu dia bukan dengan makna zahir. Yang ni lah, kalau kita belajar berakidah, ayat Quran tu oleh kerana dia bercanggah dengan ayat-ayat Quran lain, ayat Quran tu nama dia ayat majazi atau ayat mutasyabihat, tak boleh difaham dengan zahir dia. Itu apa makna? Yanzilu Rabbuna, turunlah Tuhan kita. Allah Ta'ala turun. Betul? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhan kamu dengan para malaikat duk berbaris-baris. Allah duk baris lain, malaikat duk baris lain. Disebut saffan saffa dengan nakirah dua-dua tempat tu. Menunjukkan Allah duk saf lain, malaikat saf lain. Allah datang dengan berbaris-baris dengan malaikat. Ya. Yang ni yang diajar hukum akal ni supaya nak mensabitkan apa sepatutnya disabitkan ke Allah Ta'ala, apa yang tak sepatutnya disabitkan ke Allah Ta'ala. Itu yang datang tu Allah ke? Subhanallah. Itu ulama. Itu apa yang datang? Perintah Ta'ala datang. Rahmat datang. Rahmat boleh datang. Rahmat boleh pergi mari, gerak, diam. Tapi Allah tak dibahasakan gerak, diam kat dia. Pasal gerak, diam ni makhluk. Allah pencipta gerak dan diam. Turun naik makhluk. Allah pencipta turun dan naik. Allah tak. Kalau kata dibahasakan dia naik turun, dia makna majazi. Dia bukan makna hakiki. Yang tu ada pelajaran besar tu. Satu yang siapa-siapa tak belajar dengan ilmu tauhid ni, tuan-tuan hanya tengok terjemahan aja. Bahaya, akidah boleh masuk parit, boleh masuk longkang. Satu mengaji kena berguru. Baik. Jadi sekali lalu saya dah syarah kat tuan-tuan, gerak diam tu lah kan. Nisbah apa yang dia bagi memang sangat mudah lah. Maksudnya setiap benda ada ni, yang kewujudan dia dengan mengisi ruang, walaupun sekecil-kecil perkara, walaupun perkara tu kita tak boleh nampak, walaupun dia perlu alat dan mekanisme yang tertentu untuk kita detect dan kenal dia ada ke tak ada ke, penuh tak penuh ke, tetap keberangkalian dia gerak dan diam. Bahkan kalau kita buat kesimpulan dengan apa yang duk ada, sebenarnya semua makhluk sentiasa dalam keadaan bergerak. Semua makhluk bergerak. Diam hanya nampak pada pandangan mata. Tu surau kita, pandangan mata diam. Sebenarnya bergerak. Pasal saya sebut bumi tu. Tengok saya syarah satu lagi. Sebenarnya tuan-tuan, kalau saya sebut di surau, bahkan kita ni, kita bergerak satu hal, katalah kita duduk diam. Bahasanya diam betul tak? Tapi sebenarnya semua sel, molekul, juzuk, anggota dalam badan kita, tak ada satu pun yang duduk diam. Semuanya bergerak. Kerana setiap zarah dan molekul daripada badan kita ni, ahli sains pun telah membuktikan dia. Apa dia? Dia akan ada sel yang akan dihapuskan, yang sedang dihapuskan. Dan ada sel-sel yang sentiasa baru dibina. Sentiasa. Bahkan kalau kita ni duduk hidup satu hal, duduk mati tu. Duduk mati ni. Mati ni. Akan ada setiap sel-sel molekul apa yang dalam badan kita ni, dia akan ada melalui proses perebutan, pecah, hancur. Tak ada satu pun yang berhenti, semuanya sentiasa dalam keadaan bergerak. Ulama dulu tuan-tuan, dia lagi pakar. Bergerak atau diam tu wajib akal. Biasa bergerak tu wajib adat. Wajib salah satu daripada gerak diam itu adalah wajib akli kan. Berhimpun gerak dan diam itu adalah mustahil kan. Sunyi daripada gerak dan diam itu juga adalah mustahil. Sentiasa bergerak itu adalah Wajib adat. Wajib pada adat. Pada adatnya. Adatnya tak dia. Pada adat. Ya. Pada adat boleh lah. Ya, betul. Pada adatnya sentiasa bergerak. Dari segi keharusan, harus bergerak, harus diam.
Yang tu pun nak menilai tu kadang-kadang susah sikit kan. Yang ni yang kata kita kadang-kadang tengok macam hukum akal ni macam senang aja. Track tengok kan. Memang ada bab susah. Tak apa, kita baca dulu. Tengok yang dia nak sebut ni, macam mana pun yang contoh dia beri tu bab mudah je tu. Dia mudah. Dia nak sebut kata memang ada bab susah, ada bab mudah. Tu satu. Kita memang duduk bicara situ lagi pun. Sambung dulu. Kita baca apa. Yang keduanya dipanggil mustahil nazari. Mustahil. Jadi atas definisi mustahil ni maksudnya perkara yang akal tak boleh terima. Adanya perkara tu. Yang ni dipanggil mustahil nazari. Bila sebut nazar, maksudnya dia perlu pada fikir, telik, amati sesuatu perkara tu. Baru kita akan dapati bahawasanya perkara ni mustahil. Sekali lihat, sekali dengar, sekali pandang, kita tak rasa apa-apa pun perkara ni mustahil. Apa arti nazari tu? Artinya berhajat kepada fikir bahasa kita fikirlah, nazar dan tilikan ataupun pemerhatian, penganalisaan, nazar. Pada mendapatkan benda mustahil tu. Istilah dapat ni dapat faham, boleh nak mengerti. Kita boleh realize, sedar, reti bahawasanya perkara ni adalah mustahil. Contoh macam mana? Seperti mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan kepada seseorang ataupun kesusahannya itu Allah Ta'ala uji atau cuba supaya Allah Ta'ala hendak tahu iman seseorang dan sabarnya. Statement ni panjang sikit. Kalau kita tengok sekali lalu tu apa benda mustahil kan ni? Tengok sekali lalu kan. Yang ni pun kadang-kadang kita sebut kan. Tapi nak tengok apa benda mustahil tu. Sekali lalu saya baca lagi. Allah Ta'ala beri kena sakit kepada seseorang ataupun kesusahan pada seseorang. Allah Ta'ala uji atau cuba supaya Allah Ta'ala hendak tahu iman seorang dan sabarnya. Boleh faham tak? Biasa dengar ayat tu. Kita kena COVID ni Allah Ta'ala uji kita tak? Dia uji kita kena COVID lah, PKP lah, tak boleh kerja lah, tak boleh cari duit lah. Duit pun makin surut. Walaupun dapat bantuan sikit sebanyak. Contohlah kan. Bahasa yang kita ada sebut, ni semua ujian dan cobaan daripada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala nak tahu iman seorang dan sabarnya. Biasa dengar tak orang cakap? Okey, soal. Mana mustahil? Tuan-tuan cari tak? Apa yang mustahil? Yang mana mustahil? Bagi sakit. Mustahil ke? Mustahil ke Allah bagi sakit? Bagi sakit, bagi sihat, bukan mustahil pada Allah Ta'ala. Harus. Itu kat mana mustahil? Allah Ta'ala uji ke? Memang Allah Ta'ala uji kita ke? Memang dia uji dan cuba kita. Lagi mana yang mustahil ni? Supaya Allah Ta'ala nak tahu iman seorang dan sabarnya. Nampak? Kena fikir lah, melengung. Ada orang tak dapat jawapan lagi. Ada orang tuan-tuan dapat jawapan tak? Boleh bagi saya tunjuk mana satu. Yang mana mustahil tu mana? Tahu mana? Mustahil tak bagi sakit tu. Tak bagi sakit, tak bagi susah tu. Yang tu mustahil. Ya tak? Lagi. Cuba dah bagi jawapan tu bagus. Yang ujung tu, betul mana? Supaya Allah Ta'ala nak tahu iman seseorang dan sabarnya. Yang tu mustahil. Tak mana? Supaya Allah Ta'ala nak tahu. Betul. Situ dia punya jawapan. Allah Ta'ala dia bagi kita sakit pasal dia nak tahu kita sabar tak sabar. Itu. Soal, dia dah tahu kita sabar tak sabar ke? Ke baru nak tahu? Ke diuji baru dia tahu kita? Kalau kita makhluk memanglah saya tak uji tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan faham tak faham. Tengok muka boleh agak dah faham tak faham. Tapi saya test tengok tuan-tuan jawab salah. Confirmnya tak faham. Boleh? Allah perlu ke uji untuk bagi nak tahu kita faham tak faham? Sabar tak sabar? Iman tak iman? Bagi alasan sikit kenapa? Pasal Allah dia bukan perlu nak tahu kita dengan berlaku sesuatu baru dia tahu dan akan boleh menyerlahkan hakikat siapa kita. Bahkan kita ni dah sedia dah dalam ilmu Allah Ta'ala azali lagi kita siapa baik buruk dah tahu belum?
Yang tu yang menyebabkan Allah uji atas alasan, atas fahaman, atas i'tiqad. Allah nak uji dan cuba untuk dia nak tahu kita. Ayat tu. Dia nak tahu kita. Kadang-kadang kita guna bahasa, dia nak tengok kita. Dia nak tengok kita. Selama ni dia tak tengok lah. Sebelum dia uji, ni dia tak tahu kita lah. Dia yang buat kita, dia yang menentukan kita. Kan kita beriman qada qadar kan. Semua nak berlaku ni, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Semua dalam iradah Allah Ta'ala. Yakin tak tu? Untuk bila yakin, sepatutnya bukan bahasa dia supaya Allah Ta'ala nak tahu. Yang tu salah. Yang tu mustahil. Jadi atas kita sebut, Allah Ta'ala beri bencana, sakit, benda yang mudarat, benda tak elok ni, atas uji betul. Ayat uji tu betul. Memang Allah Ta'ala bagi kita ujian. Tapi ujian itu bukan untuk benefit kepada dia. Orang bunyi orang putih sikit. Bukan manfaat kat dia. Manfaat tu kat kita. Tu pun bila manfaat tu kat kita? Bila kita manfaatkan ujian itu untuk rojok dan balik ke dia. Yang tu bermanfaat. Siapa yang diberi kesakitan, ujian, bencana, bala, tapi tak boleh rojok ke orang Ta'ala. Tak boleh nak taubat ke orang Ta'ala. Nak sedari ke orang Ta'ala. Tak boleh balik ke orang Ta'ala. Tak boleh istilahnya taat ke orang Ta'ala. Tak boleh tauhid ke orang Ta'ala. Tak bermanfaat kat kita. Kat kita tak bermanfaat. Allah tak ada bahasa dia ambil manfaat dan mudarat dengan apa dia buat kat kita. Jadi yang mustahil kat mana dalam bab ni? Cuma nak dapat tu betul lah dia sebut. Kena fikir tak? Tak fikir kalau kita tak rasa apa salahnya. Allah Ta'ala dia uji dan cuba kita. Dia nak tahu kita lah tu. Dia nak tahu kita. Sebelum dia uji, dia memang dia yang tentukan kita. Dia tak perlu ujian untuk dia tahu kita. Satu ulama ajar macam ni sikit bahasa nak sebut. Untuk dia uji dan cuba kita buat apa? Bukan untuk dia nak tahu kita. Dia nak menzahirkan supaya kita tahu siapa dia. Dan dia nak menzahirkan di kalangan kita supaya kita pakat tahu siapa di kalangan kita. Siapa di kalangan kita orang beriman. Siapa di kalangan kita orang sabar. Siapa di kalangan kita orang taat. Siapa orang kita yang memang ahli masjid dan surau. Supaya kita tahu siapa di kalangan kita. Allah. Dia tak perlu ujian untuk dia nak tahu siapa kita. Satu kaedah diajar oleh ulama juga. Satu, bila kita kena ujian, kena bencana, bukan kita mengeluh. Tak boleh, bukan mengeluh tak. Pasal ujian dan bencana ni adalah satu kaedah Allah Ta'ala nisbah kita, saya sebut hikmah ni. Supaya kita boleh rojok ke dia, balik ke dia. Saya ngaji ada tu buat misal gini. Pasal nak faham bencana ni, kalau kita tengok sekali lalu dari satu sudut, bencana ni, tuan-tuan jawab untuk saya tau. Dia ni baik ke buruk untuk kita? Ikhlas jawab. Yang duduk nampak siap-siap dah. Ya. Duk nampak Zohir ni, bencana ni baik ke buruk? Baik ni kita terpaksa telan. Mesti ada baik dia. Baru boleh telan. Betul tak saya cakap? Zohir tengok macam mana? Buruk. Nak kejar tak boleh pula. Yang tak kejar gaji jalan tak apa. Cikgu tak kejar gaji jalan. Okey tak? Bagus PKP ni. Tapi kalau peniaga, kedai tak boleh buka. Hutang pun dah banyak. Kena hutang nak kena bayar. Sewa kedai nak kena bayar. Sewa jalan. Negara tak boleh. Baik ke buruk? Dengar. Kalau dia ada iman, dia akan kata gini. Tentu ada hikmah dia. Ada rasa dia. Semua ni ujian. Dia terpaksa telan kata baik tu. Terpaksa telan tu, terpaksa. Tapi dia nak dengan iman dia yakin. Memang ada kebaikan yang pasti. Senang kan susah? Jom. Senang kan susah? Yang tu yang kata kena fikir dan telek tu. Kita hanya boleh rasa lazat. Bencana ni sebenarnya adalah kebaikan bila kita boleh fikir dan telek. Bila ada iman dengan Allah Ta'ala. Satu saya nak bagi misal. Saya misal Tok Guru ajar macam mana. Macam mana kita nak fikir setiap benda yang mudarat ni sebenarnya dia bukan mudarat kat kita. Sebenarnya dia manfaat untuk kita. Dia manfaat untuk kita. Buat misal macam mana. Kita kalau sakit,
Mak kita bawa pergi hospital, bawa pergi klinik. Contoh lah, contoh. Bawa fikir kan. Dia serah dah kat doktor. Untuk nak bagi contoh ni pun, bagi contoh apa? Antara keadaan yang jadi bila kita diserah kat doktor, doktor buat apa? Dia injek. Sakit tak? Sakit tak? Sakit tu mudarat ke mudarat? Ya. Terpaksa tanggung sakit. Mak pun dia bukan nak bagi sakit kita. Tapi dia tahu dengan sakit tu kita jadi baik. Kita tak kerti apa ni, bodoh. Nampak jarum lari. Pasal apa? Itulah kita masuk ni. Itulah kita bodoh. Kita tak nampak baik tu, teman. Tambah pula kita tak manfaatkan bencana yang dibagi tu untuk membaikkan diri kita. Ni masalah. Satu orang kena PKP, ada yang tak main masjid. Mujur tak boleh pergi, aku pun bukan nak pergi. Dan bukan sedikit orang yang macam tu. Betul tak dengar tu. Ada orang yang macam mana? Memang duk pergi jemaah, dia tengok tak boleh pergi. Jangan tak tahu tuan-tuan, ada khabar gembira kita. Walaupun kita tak boleh pergi, tapi kita dapat pahala sempurna tak boleh pergi. Pasal kita duk pergi hari-hari. Tapi kalau orang yang memang tak suka macam mana? Memang dia tak mau pergi. Kalau pergi pun terpaksa. Saya tengok tak payah pergi. Mujur aku tak payah pergi masjid. Jumaat pun tak payah pergi. Tak kena dapat kupon ke apa ke, nombor pun tak masuk dalam grup untuk pergi sembang Jumaat. Mujur aku tak pergi sembang Jumaat. Bebas aku boleh buat apa saja. Satu, bencana ni dia sebenarnya kalau orang mukmin, orang ada iman, dia lah rahmat. Tapi kalau orang ahli maksiat, lagi bencana, lagi celaka. Na'udzubillah. Lagi bencana, lagi jauh pada Allah Ta'ala. Lagi bencana, lagi dia akan keluh kesah, menyesal, menyalahkan Allah Ta'ala, memburukkan Allah Ta'ala. Langsung dia tak mau balik pada syarak. Lagi lihat nak bangun subuh, nak sembahyang duha, apa pun tak boleh. Banyak kan kalau kita semak tu. Sikit tengok. Kalau saya sebut gini. Kalau selalu kita duk sibuk kerja apa, dan nak sembahyang duha. Dan PKP tu sembahyang duha lah. Ni pun duk PKP lagi. Walaupun ada yang dah 50% ke apa. Duk sembahyang duha lah. Duk tak sembahyang duha tu. Duk tak manfaat langsung ke lapangan yang Allah Ta'ala duk bagi kat kita. Duk apa? Duk lalai. Bahkan makin lalai lagi. Dulu tengok TV 3-4 jam, sekarang 20 jam tengok TV. Tuan-tuan, wajib kita muhasabah diri. Satu, kita diperintahkan untuk mengaji, belajar, diberi peringatan macam ni supaya kita boleh balik ke Allah Ta'ala. Khas atas kita bicara ni, mustahil Allah Ta'ala dia kenakan bencana, benda yang mudarat kat kita, untuk dia nak lihat, nak pandang, nak uji, nak tahu hal kita. Subhanallah. Kalau ada ayat-ayat Quran yang zahir, maksud dia macam tu, mesti tanggung. Ayat tu bukan untuk Allah Ta'ala tahu, tapi untuk Allah Ta'ala menzahirkan supaya kita tahu. Liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa ya'lamas. Saya lajak sebut mulut sebut mulut, lajak mulut sebut ayat Quran ada beberapa tempat tu. Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Banyak ada beberapa tempat dalam Quran sebut liya'lama. Supaya orang Ta'ala nak tahu, memang terjemahan daripada ayat Quran. Terjemahan dengan ayat Quran tu belum tentu untuk boleh tuan-tuan faham betul-betul apa maksud ayat Quran tu. Tentu zahir ayat tu dia menyebabkan boleh bawa makna perkara yang tak sepatutnya pada Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala berhajat pada ujian untuk dia nak tahu sesuatu pada makhluk. Subhanallah. Tentu ulama huraikan liya'lama tu dengan makna liyu'lima, supaya Allah Ta'ala nak memaklumkan kat kita, bukan supaya Allah Ta'ala maklum, supaya dia nak memaklumkan kita supaya kita tahu, dan siapa di kalangan kita tahu. Katalah buat misal kita tak tahu kita ni sabar tak sabar, kena bencana, kita boleh juga buat taat. Contoh misal kita akan sedar, ya Allah, Engkau beri aku kesabaran tu. Pasal apa? Walaupun kena bencana, aku boleh buat taat. Contoh kan? Allah Ta'ala diberi ujian tu bukan untuk dia, tapi supaya untuk kita, satu, diri kita sendiri, ataupun untuk kita sama-sama kita mengenal siapa di kalangan kita. Kalau kita tak dikenakan ujian, kita tak tahu orang ni sabar tak sabar, orang ni takwa tak takwa. Bila tengok kena ujian, kita kata betul-betul dia takwa. Rumah dia terbakar, macam mana?
Alhamdulillah. Dia bukan innalillah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Hancur rumah ni, buat rumah baru. Relax dia terima. Semua ketentuan dia. Rumah terbakar bukan milik kita, dia dah ambil. Ada dia ambil lambat-lambat, ada dia ambil sekelip mata je rumah hancur. La ilaha illallah. Relax. Untuk nak buat rumah macam mana? Bukan kerja aku buat rumah. Ada dah rezeki dia tentu tu. La ilaha illallah. Kita nampak tak hebatnya akidah dia. Ada orang rumah terbakar macam mana? Rumah aku. Aku habiskan 500 juta untuk buat rumah ni. Harta aku. Oh ya, rupanya cinta dunia. Rupanya nak kekal duduk dalam dunia. Kita boleh kenal. Oh, ini ke rupa kau? Ini ke rupa kau? Ini ke rupa aku? Allah kat dia tak perlukan ujian untuk dia nak tahu siapa kita. Untuk besar pelajaran tu. Walaupun kita nak belajar tu atau istilahnya daruri nazari je. Yang ni yang insya-Allah panjang umur kita ke depan memang kita ada sipik-sipik yang saya nak sebut, cuma malam ni tak dan masa pun dah masuk waktu isyak ni, kita nak kena berhenti dah. Tak lagi dia marah kita pula pasal tak ikut SOP kan. Tapi kalau ikut kebenaran daripada KKM tu, buat kuliah sampai 2,5 jam pada 5 jam boleh dah. Cuma di masjid-masjid je belum majlis agama keluarkan kebenaran untuk boleh lanjutkan masa macam mana sebelum ada larangan dulu kan. Kuliah subuh pun tak lagi bagi kebenaran kan. Kalau ikut kedai makan pun boleh duduk lama-lama, relax, biasa je kan. Saya duduk mengajar sekolah, saya tahulah. Sekolah daripada 8 pagi sampai pukul 1 suku. Boleh je jam-jam tu kan. Takkan kuliah 2 hari tak boleh kan. Sikitlah saya sebut macam tu. Sepatutnya orang-orang yang pihak-pihak berkuasa yang mereka ni memegang kuasa untuk memberikan kelulusan ataupun tidak ni, sepatutnya dia lebih berfikir jauh daripada kita lah. Kita menunggu hukum. Dia orang ni dah dapat keputusan, barulah nak bersidang. Tu pun seminggu lepas tu baru nak bersidang, baru nak berjumpa, baru nak minta pandangan apa yang kita nak buat, apa kita nak buat. Sepatutnya orang yang kalau ke depan ni macam mana, dia dah susun dah. Kalau bagi kelulusan macam ni, kita macam ni. Kelulusan macam ni, macam ni. Kementerian Kesihatan, kelulusan macam ni, on terus macam ni. On terus macam ni. Dia bagi plan A, plan B, plan C, plan D. Macam ni, macam ni, macam ni. Macam nak ngajar pula. Sorry sikit lah. Saya sebut ni kadang orang marah sikit kan. Tapi sepatutnya nisbah pentadbir macam tu. Betul memang bab pentadbiran ni, kita tak kata orang lain lah. Kita sendiri pun kadang kurang bab-bab tu. Satu perlu yang ni lah. Menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Khasnya insya-Allah kita masa ke lapangan esok sambung. Tang dia kata nak pembahagian pula. Mustahil itu kepada 2 pembahagian lagi, iaitu ada mustahil li ghairi, ada mustahil zati. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.